Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri, salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama merafak setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat menyempurnakan ibadah puasa di sepanjang bulan Ramadan dan meraihkan Aidilfitri dengan penuh keimanan dan kesyukuran terhadap kemuliaan dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudari yang saya hormati, sebagai umat Islam, kita telah berpuasa selama sebulan bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, malah kita telah bermujahadah melawan nafsu sambil menyemai sifat keinsafan serta belas kasihan terhadap golongan yang kurang bernasib baik yang terpaksa mengharungi kesusahan hidup. Ramadan harus mengajar kita untuk lebih bersabar, belajar erti pengorbanan dan sentiasa bersyukur kepada barakah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh keinsafan dan amal jariah umat Islam menyambut hari kemenangan pada Aidilfitri yang mulia ini dengan penuh rasa kesyukuran dan keriangan. Bagi masyarakat berbagai kaum dan agama di Sarawak, sudah menjadi kebiasaan bahawa hari yang penuh dengan kegembiraan ini dikongsikan dengan kaum-kaum lain dengan amalan kunjung-mengunjung sama seperti suasana pada Tahun Baru Cina, Gawai Dayak, Christmas atau Deepavali. Marilah kita sama-sama berdoa agar suasana keharmonian akan terus terjalin di bumi kenyalang yang sama-sama kita cintai, kerana itulah tonggak kekuatan untuk menjadikan Sarawak wilayah yang aman dan makmur. Saudara-saudari yang saya hormati, ajaran Islam menekankan tentang betapa pentingnya perencanaan dan ketertibaan sama ada urusan duniawi maupun soal ukhrawi, terutama bagi berdepan dengan realiti dan cabaran dunia pada masa kini, khususnya mengenai usaha sejagat untuk menangani perubahan iklim. Sarawak adalah bumi bertuah yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai sumber kekayaan, khususnya tenaga yang boleh diperbaharui yang dijanakan oleh kuasa air di sungai-sungai yang besar lagi panjang seperti Batang Rajang, Batang Air, Sungai Murum dan Batang Baleh. Sarawak mempunyai sumber tenaga yang boleh diperbaharui dengan lestari yang besar untuk dikongsikan dengan negara-negara di rantau Asia, malah di luar Asia. Dengan kekuatan dari segi sumber yang boleh diperbaharui, tagline Sarawak Asia's Renewable Powerhouse adalah suatu jenama yang akan mengangkat Sarawak
di pentas global ke arah kelestarian dari pelbagai sudut selaras dengan 17 matlamat Sustainable Development Goals Kelolaan Bangsa-Bangsa Bersatu atau United Nations. Jenama ini saya yakin akan meletakkan Sarawak di pesada serantau dan global sebagai hub sumber tenaga boleh diperbaharui dan juga sebagai hub inisiatif peralihan kepada penggunaan tenaga tanpa karbon dan pengurangan karbon ketika dunia bergerak ke arah net zero menjelang 2050 seperti yang dipersetujui oleh dunia melalui Perjanjian Paris pada 2015. Saudara dan saudari yang saya hormati, Sarawak mempunyai potensi 20 gigawatt daripada sumber hidro dengan kapasiti penjanaan sebanyak 5.4 gigawatt pada saat ini yang telah membolehkan Sarawak menyediakan tenaga rendah karbon dengan tarif yang kompetitif kepada para pelabur. Matlamat Sarawak seterusnya ialah untuk mengeksport tenaga ke Brunei Darussalam dan Sabah dan penyaluran 1 gigawatt ke Singapura menjelang 2032 melalui kabel dasar laut sepanjang 700 km selain penyaluran 190 megawatt sedia ada ke Kalimantan Barat. Pada masa ini, Sarawak Energy ataupun SEB sedang melaksanakan dasar bekalan tenaga hingga 10 gigawatt ataupun 10,000 megawatt menjelang 2030 melalui penjanaan hidro dan turbin gas. Sarawak akan terus membangunkan potensi sumber tenaga hidronya dengan kaedah yang membawa kesan minimal kepada alam sekitar dan kehidupan manusia. Saya telah memberi arahan kepada agensi berkaitan untuk mengkaji penjanaan kuasa dengan konsep sumber tenaga daripada empangan melata yang telah digunakan di negara-negara seperti Norway dan Kanada. Dengan persetujuan penduduk setempat, projek tersebut akan bermula di Sungai Gat, Baleh Kapit. Sumber-sumber tenaga rendah karbon lain yang turut dibangunkan atau diterokai untuk memenuhi keperluan serantau termasuk pengeluaran hidrogen hijau dan bahan bakar penerbangan yang dihasilkan daripada alga atau Sustainable Aviation Fuel SAF, solar terapung dan biojisim ataupun biomas dalam bentuk pellets daripada sumber hutan kita. Sarawak mempunyai sumber dan keupayaan untuk membantu menyelesaikan masalah negara-negara di rantau ini yang tidak mempunyai sumber tenaga hijau atau tidak mempunyai keupayaan untuk menyimpan karbon atau keupayaan untuk menyerap karbon dioksida. Oleh itu, julukan Sarawak Bateri ASEAN atau Sarawak Hub Tenaga Hijau bukanlah
omongan kosong atau impian semata-mata. Sarawak bersedia memberi khidmat dan menyediakan sumber untuk membantu rantau ini mencapai matlamat net zero menjelang 2050 sejajar dengan usaha sejagat untuk menghindarkan bumi daripada malapetaka, insya-Allah. Saudara dan saudari yang saya hormati, pada 22 Mac yang lepas, Sarawak telah menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan Kerajaan Persekutuan untuk mengoperasikan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak setelah 43 tahun di bawah pengurusan Kerajaan Persekutuan. Ini adalah satu lagi kejayaan untuk mengembalikan hak Sarawak yang terhakis kerana pelabuhan adalah hak Sarawak di bawah Perlembagaan Persekutuan. Ia juga harus dilihat dari segi mengintegrasikan pembangunan pelabuhan di Sarawak sebagai strategi baharu mentransformasikan ekonomi Sarawak. Keberadaan sumber tenaga yang banyak tidak mencukupi sebagai faktor untuk menarik minat para pelabur tanpa adanya kemudahan infrastruktur, khususnya pelabuhan. Selama ini pembangunan pelabuhan secara menyeluruh tidak pernah dilihat sebagai inisiatif penting untuk memacu ekonomi Sarawak. Potensi ini tidak harus dilepaskan kerana Sarawak sebagai ekonomi perdagangan dengan lokasi yang strategik di rantau Asia, Sarawak mempunyai masa hadapan yang cerah untuk membina ekonomi berasaskan pembangunan pelabuhan yang bertaraf dunia. Pelabuhan-pelabuhan di Sarawak akan diuruskan oleh sebuah lembaga pelabuhan pusat yang bakal dibentuk oleh Kerajaan Sarawak. Saya yakin pembangunan pelabuhan berdasarkan suatu plan induk yang komprehensif melibatkan seluruh Sarawak, malah boleh menjangkau keseluruhan Pulau Borneo, akan memantapkan ekonomi Sarawak untuk menjadi sebuah ekonomi yang terunggul di rantau ini, insya-Allah. Saudara dan saudari yang saya hormati, sebagai penutup, saya menyeru kepada saudara dan saudari untuk terus berusaha ke arah memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan kita yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya di bumi kenyalang yang tercipta ini. Marilah kita sama-sama terus berusaha ke arah penyatuan masyarakat majmuk kita dan elakkanlah perkara-perkara yang akan mendatangkan perpecahan. Janganlah kita terpengaruh dengan tindak tanduk masyarakat di tempat-tempat yang lain yang begitu cenderung melihat perbezaan daripada unsur-unsur penyatuan berkaitan isu-isu yang berkisar tentang agama dan keturunan hampir setiap hari. Akhir kalam, sekali lagi saya dan bagi pihak Puan Seri dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, dan semoga kita beroleh kesejahteraan dan dikurniakan dengan kesihatan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.